Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita sambung topik tenaga dengan tajuk kecil yang baharu iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okay? Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 134. Okay? Jom kita lihat sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okay. Cuba kita ingat balik sumber tenaga yang kita dah belajar dulu. Mula-mula matahari, kemudian adanya angin, air, ombak, biojisim, kemudian ada bahan api fosil dengan nuklear. Jadi tujuh sumber ni yang kita dah belajar dulu ni, kita nak bahagi dua kumpulan. Okey, kumpulan sumber tenaga boleh dibaharui dengan sumber tenaga tak boleh dibaharui. Okey, jom kita tengok sini apa penerangannya. Tahukah kamu sumber tenaga boleh dikelaskan? Ni cikgu cakap tadi, dibahagikan, dibagi dua kumpulan. Okey, dikelaskan kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, perhatikan carta di bawah. Okey, kita tengok carta kat bawah ni. Okey, di samping tu kita kena hafal. Ini kena hafal maksud sumber tenaga boleh dibaharui dan maksud sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, kita tengok dahulu kumpulan sumber tenaga boleh dibaharui. Apa maksud dia? Maksud sumber tenaga yang boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Apa maksud dijana? Dijana ni maksudnya dihasilkan, sentiasa ada. Okey, tak berkurang, dia sentiasa ada. Tiap-tiap hari ada. Okey? Itu maksud dia. Yang sumber tenaga boleh dibaharui ni adalah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Okey? Kalau kumpulan sumber tenaga tak boleh dibaharui ni apa maksud dia? Sumber tenaga yang terhad. Terhad maksudnya apa? Terhad maksudnya sedikit ataupun tak banyak. Okey? Dan tidak boleh dijana semula. Tak boleh dihasilkan balik. Itu maksud dia. Berlawanan dengan sumber tenaga boleh dibaharui. Sumber tenaga boleh dibaharui boleh dijana secara berterusan. Sumber tenaga tak boleh dibaharui tak boleh dijana. Okey? Dan terhad. Okey? Jom kita lihat apa contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui. Yang 7 tadi tu. Kita nak pisahkan, nak buat dua kumpulan. Kumpulan boleh dibaharui siapa, tak boleh dibaharui siapa. Okey, jom kita tengok kumpulan yang sumber tenaga boleh dibaharui dahulu. Okey, yang pertama, matahari. Matahari tergolong dalam kumpulan sumber tenaga boleh dibaharui. Kenapa? Kita baca sini. Matahari adalah sumber tenaga yang sentiasa ada. Tiap-tiap hari ada matahari. Okey, kamu celik mata pukul 7 pagi dah ada matahari. Okey, bila senja pukul 6, pukul 7.30 kan, dah maghrib, dah tenggelam matahari. Tapi esoknya masih ada. Walaupun tenggelam, waktu kita 7.30 petang tu matahari dah tenggelam. Tapi sebenarnya orang yang di sebalik bumi sana tu, waktu di negara lain, mereka mengalami waktu siang, masih ada matahari. Sebab tu dikatakan sumber tenaga yang sentiasa ada. Matahari ni tak akan habis tenaganya kecuali waktu bila? Waktu kiamat lah baru habis. Okey? Selagi belum kiamat tu, selagi tu ada. Sentiasa ada. Okey? Apa contoh kedua sumber tenaga boleh dibaharui? Ombak. Okey, jom kita baca. Ombak wujud secara semula jadi. Kamu pergi ke pantai, kamu pergi ke tepi laut, kamu tengok ombak sentiasa bergelora. Lautan tu sentiasa berombak. Okey? Pernah tak kamu pergi ke Teluk Batik ke kat Lumut ke apa? Kamu tengok tiba-tiba laut tu tenang. Tak ada ombak langsung. Macam air dalam kolah kat rumah kamu. Tenang, tak ada ombak. Ada? Tak ada kan? Dia sentiasa ada. Ombak tu sentiasa bergelora. Okey? Itu maksudnya sumber tenaga yang boleh dibaharui. Sentiasa ada dan secara berterusan. Okey? Dah dua sumber tenaga boleh dibaharui. Okay, kita tengok yang ketiga. Siapa? Sumber tenaga mana yang boleh dibaharui lagi? Air. Air. Kita baca. Air sentiasa ada di persekitaran.
Setiap hari ada air mengalir. Setiap hari, walaupun bukan tempat kamu, mungkin tempat lain mengalami hujan. Setiap hari ada kolam, ada tasik, ada air. Setiap hari laut masih ada air. Betul? Jadi air sentiasa ada. Dan kalau kamu tengok sungai, setiap hari sungai airnya mengalir. Setiap hari air terjun, air daripada atas jatuh daripada bukit, air terjun, okey? Setiap hari ada laut sampai ke pantai. Maksudnya air tu sentiasa ada. Jadi dia pun sumber tenaga yang boleh dibaharui, okey? Tengok seterusnya. Sumber tenaga apa? Sumber tenaga angin. Angin. Cuba kamu pergi keluar rumah kamu ataupun buka tingkap kamu. Kamu tengok. Angin sentiasa bertiup. Walaupun bukanlah tiap masa angin bertiup. Tapi angin sentiasa ada. Okay? Kalau tak kena kat rumah kamu pun rumah orang lain. Angin sedang bertiup. Okay? Jadi sebab apa? Angin tidak terhad dan sentiasa ada. Okay? Tidak terhad dan sentiasa ada. Okay? Sebab itulah angin pun tergolong dalam kumpulan sumber tenaga yang boleh dibaharui. Okay? Tengok kumpulan seterusnya, sumber tenaga yang seterusnya. Dalam kumpulan sumber tenaga boleh dibaharui, apa dia? Ni dia. Biogeosim. Okay, biogeosim itu kita dah belajar. Kita dah tahu, dah faham. Biogeosim ni datang daripada benda hidup. Okay? Hasil buangan benda hidup. Contohnya tinja ataupun bahan buangan ataupun hasil buangan daripada bahan-bahan benda hidup yang telah mati, yang telah reput kan. Okey, yang tidak berguna lagi. Itu dia biogeosim. Okey, cuba kita baca tu. Biogeosim sentiasa ada kerana berasal daripada bahan semula jadi. Tiap-tiap hari ada. Okey, tiap-tiap hari ada lembu buang air besar, buang tinja. Tinjanya tu boleh dijadikan bahan api. Okey, setiap hari adanya orang tebang pokok. Tapi ada juga pokok yang ditanam balik kan. Pokok yang ditebang tu boleh dikeringkan buat kayu api. Pokok yang ditanam tu nanti lama-lama tumbuh balik jadi pokok baru. Sentiasa ada. Okey. Contoh macam cikgu cakap itu sabut kelapa sawit. Tiap-tiap hari orang potong sawit. Sabutnya tu hampas. Okey, hampas kelapa sawit tu boleh dibuat sebagai bahan bakar. Tiap-tiap hari ada. Jadi dia sentiasa ada sebab dia berasal daripada bahan semula jadi. Jadi biogeosim ni juga tergolong dalam kumpulan sumber tenaga boleh dibaharui. Okey. Jadi kat sini kumpulan sumber tenaga boleh dibaharui ni ada berapa? Ada matahari, ombak, air, angin dan biogeosim. Ada 5 semuanya. Okey. Untuk sumber tenaga boleh dibaharui ada 5. Okey, matahari ada setiap hari, angin sentiasa bertiup, ombak sentiasa bergelora, air setiap hari ada, biogeosim pun sentiasa ada sebab berasal daripada bahan semula jadi. Okey, bila nak habis? Mungkin waktu kiamat lah. Okey. Itu bila kita tak tahu. Okey. Okey, kita tengok pula kumpulan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey. Tadi kita dah baca dah. Sumber tenaga tak boleh dibaharui ni dia terhad dan akan habis. Tidak boleh dijana semula. Susah nak jana balik. Okey, lambat nak buat balik, nak hasilkan balik. Jom kita tengok apa sumber-sumbernya. Okey, yang pertama, bahan api fosil. Bahan api fosil ni ada pelbagai jenis. Okey, kita baca dulu. Bahan api fosil akan kehabisan suatu masa nanti. Okey, kenapa habis? Okey, bahan api fosil dia ada beberapa contoh. Contohnya adalah 3 ni. Arang batu, gas asli dengan petroleum. Arang batu digali dalam tanah. Dapatnya mineral arang batu tu lah. Dalam bentuk batu lah. Okay. Dia dalam tanah jadi dia terhad. Batu-batuannya tak banyak. Okay. Negara yang banyak arang batu ni contoh dekat China. Okay. Ada banyak lombong-lombong arang batu. Okay. Dia kalau kita bawa keluar, gali bawa keluar, lama-lama dia akan habis. Kalau kayu arang kayu lain. Arang kayu kita bakar, kita keringkan kayu daripada pokok. Pokok tadi kita dah tengok, pokok tergolong dalam biogeosim kan. Pokok sentiasa ada. Jadi arang kayu sentiasa boleh dibaharui. Arang batu tak boleh sebab dia terhad. Okey, itu arang batu. Dia akan habis. Gas asli. Okey. Gas asli selalunya mereka dapat daripada dalam tanah lah, gali sama dengan petroleum.
dia pun terhad. Dia akan habis, tak banyak. Okey? Petroleum datang daripada mana? Macam mana boleh adanya cecair hitam dalam dasar laut ataupun kalau dekat Arab sana, dekat padang pasir lah, mereka gali petroleum keluar. Mana datang cecair hitam ni? Cecair hitam ni daripada bangkai haiwan atau tumbuhan yang dah reput, dah hancur berjuta-juta tahun dahulu. Dinosaur lah, zaman dinosaur. Haiwannya dah mati, dah reput, dah hancur. Dimampatkan oleh tanah. Maka dia akan terbentuk cecair hitam ini setelah berjuta-juta tahun. Jadi kalau petroleum ni kita gali banyak-banyak sampai habis petroleum tu, boleh tak kita buat lagi? Bila nak siap? Haiwan apa yang kita nak buat jadikan petroleum pula? Takkan nak ambil lembu sembelih banyak-banyak tanam, biar simpan berjuta tahun. Bila nak pakai? Berjuta tahun kamu pun dah mati. Okey. Jadi sebab tu petroleum ini dia terhad dan akan habis. Ini kumpulan 3 ni. Kumpulan bahan api fosil, bahan bakar fosil. Okey? Bahan api fosil. Dia akan habis suatu hari nanti. Jadi tak boleh dijana semula. Okey, dan sumbernya tidak berterusan sentiasa ada. Dia berkurangan, dia terhad. Okey? Tengok pula sumber tenaga yang tak boleh dibaharui yang seterusnya, iaitu bahan nuklear. Okey? Sama macam arang batu tadi, digali dalam tanah. Tak banyak negara yang ada bahan mineral ini, bahan mineral nuklear ni. Dan bahan ni sangat beracun. Okey? Jom kita baca. Bahan nuklear seperti uranium adalah terhad, sedikit, tak banyak. Jadi kalau kita banyak gunakan dia, lama-lama dia akan habis. Mineral ini, uranium ini akan habis. Bila habis, tak boleh nak dijana semula, tak boleh dibuat baru. Okey? Jadi sebelum tu cikgu nak terangkan dahulu, apa beza kedua-duanya ini? Kenapa kita nak kena tahu perbezaan kedua-duanya? Okey, yang pertama, sumber tenaga boleh dibaharui ini, kelebihannya dia sentiasa ada. Okey, dia tak berkurang, dia sentiasa ada. Kalau yang yang tak boleh dibaharui ini, dia akan habis. Okey, jom kita cuba tengok. Cikgu terangkan sikit tentang kelebihan sumber tenaga boleh dibaharui ni. Okey, kelebihan dia ialah dia tak habis. Okey, keduanya boleh dapat secara percuma. Matahari tiap-tiap hari ada. Okey, kita boleh guna tenaga suria ni, kita boleh tukar kepada tenaga elektrik. Tak ada siapa perlu bayar. Okey, Tuhan bagi matahari, Allah bagi matahari, cipta matahari. Semua orang boleh pakai, tak perlu bayar. Okey, sama juga dengan angin. Angin bertiup. Okay? Kita boleh jana tenaga elektrik daripada kincir angin. Okay? Tak perlu bayar, jimat, murah. Okay? Kemudian sumber tenaga boleh dibaharui ini kebanyakannya kurang mencemarkan alam sekitar. Okay? Kamu gunakan contoh, kamu buat kereta solar. Kamu pasang panel solar pada kereta, terdedah pada cahaya matahari. Kereta tu pun boleh menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik dan kereta itu boleh bergerak. Tak berlaku pembakaran bahan api. Kurang pencemaran. Kurangnya pembebasan gas yang kotor daripada enjin kereta lah. Okey? Dia tidak mencemarkan. Dia kurang mencemarkan alam sekitar. Okey? Tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, seterusnya. Ini adalah sumber tenaga yang kita kena bersedia untuk guna, untuk gantikan sumber tenaga yang tak boleh dibaharui. Bila sumber tenaga tak boleh dibaharui ini akan habis. Okey, kita kena bersedia untuk menggunakan kumpulan sumber tenaga ini. Okey, itu kebaikan sumber tenaga boleh dibaharui. Okey, jimat, mudah didapati, kurang pencemaran. Okey, itu kelebihan sumber tenaga boleh dibaharui. Okey, yang tak boleh dibaharui ni, kenapa kita banyak guna sumber tenaga tak boleh dibaharui sekarang ni? Sebab apa? Sebab satu, sumber tenaganya sangat kuat. Itu kelebihan dia. Kelebihan sumber tenaga tak boleh dibaharui ni, dia sumber tenaganya sangat kuat. Contohnya nuklear. Okey, sumber tenaga nuklear ni sangat kuat. Okey, dia menghasilkan jumlah tenaga yang banyak. Okey, itu kelebihan sumber tenaga bahan nuklear. Okey, tapi
kalau kamu tengok, dia juga boleh mencemarkan alam sekitar. Kalau berlaku letupan, berlaku pencemaran, berlaku kebocoran ke apa ke, boleh mendatangkan bencana alam. Okey? Sumber bahan nuklear ni bahaya. Okey, tapi jumlah tenaga yang kita boleh dapat adalah sangat banyak. Ada kebaikan, ada keburukan. Sama dengan petroleum. Okey? Bapak kamu bawa kereta, mak kamu bawa kereta, kamu tengok lori berjalan ke atas jalan raya, okey? Motosikal bergerak apa semua, gunakan petroleum. Okey, kenapa? Dia menghasilkan bahan bakar yang banyak. Okey? Kalau kamu tengok kereta yang menggunakan petroleum, kereta yang menggunakan petrol dengan kereta yang menggunakan tenaga solar, kereta yang menggunakan petroleum ni, yang guna petrol ni bergerak lebih laju daripada kereta solar. Mungkin sebab teknologi kita belum sampai tahap yang maksimum untuk menggunakan tenaga solar. Jadi sementara tu kenalah pakai sumber tenaga tak boleh dibarui ni, petroleum ni. Tapi ianya akan mencemarkan alam sekitar. Itu kelebihan dan keburukan sumber tenaga tak boleh dibaharui. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar tentang topik sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tak boleh dibaharui pada hari ini. Okey? Sambung kelas kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.